Assalamualaikum. Sekarang ni kita masuk bab 3 iaitu tajuknya rumus algebra. Rumus algebra bab 3. Kemudian tajuk kecilnya 3.1 sama juga. Rumus algebra. Mengenal pasti perkara rumus. Yang pertama sekali untuk tajuk ni kita perlu faham apa yang dimaksudkan dengan perkara rumus. Perkara rumus ni, tengok. Perkara rumus adalah mana-mana satu huruf, tambahkan perkataan satu huruf yang terletak di hadapan suatu rumus. Dengan syarat, dengan kuasa bagi huruf tadi adalah 1 dan nilainya positif. Dan nilainya adalah positif. Cikgu ulang. Perkara rumus adalah mana-mana satu huruf yang terletak di hadapan suatu rumus dengan kuasanya mesti 1, tak boleh 2, tak boleh 3, mesti 1 dan nilainya mesti positif, bukan negatif. Contoh untuk yang ni cikgu terangkan semua, kemudian cikgu pelajar salin dalam kertas latihan. Contoh. Kenal pasti perkara rumus bagi setiap rumus yang berikut. Ingat perkara rumus dia mesti huruf yang berada di hadapan suatu rumus. Dengan syarat kuasanya adalah 1 dan nilai huruf tersebut mesti positif. Cuba tengok soalan A. M bersamaan dengan 1/2 K tambah H. Jadi soalannya, adakah M ni perkara rumus ataupun bukan? Kita kena pasti M berada di hadapan. Kemudian kuasa M ni adalah 1. Biasanya kuasa 1 tidak ditulis. Kemudian adakah nilai M ni positif? Nilai M ini adalah positif. Jadi M adalah perkara rumus dan dia menepati syarat kuasanya 1 dan nilainya adalah positif. Jadi M, pelajar tulis macam ni M ni adalah perkara rumus. Jadi maksudnya ialah. Jadi M ni memang ialah, dia adalah perkara rumus. Untuk soalan B P kuasa 2 bersamaan dengan 4A kuasa 2 per B. Soalannya, adakah P kuasa 2 ni perkara rumus ataupun bukan? Adakah memenuhi syarat? Perkara rumus kuasa mesti 1, nilai mesti positif. Tapi P ni ada kuasa 2. Jadi perkara rumus ke ataupun bukan? Bukan, sebab kuasanya 2. Kuasa perkara rumus mestilah 1. Jadi pelajar tahu, P ni bukan perkara rumus. P bukan perkara rumus. Sebab apa? Sebab ada kuasa 2. Pelajar cikgu letak sini Sebabnya ada kuasa 2. Yang ketiga. Y bersamaan dengan X kuasa 2 tambah 6. Adakah Y perkara rumus? Kuasanya 1 dan dia adalah bernilai positif. Jadi Y adalah perkara rumus. Sebab memenuhi kedua-dua syarat. Soalan D. CD bersamaan dengan 3 tolak N. Adakah CD ni dianggap sebagai perkara rumus? Untuk perkara rumus, dia cuma ada 1 huruf sahaja. Tapi yang ni ada 2 kan? C dengan D kan? Jadi C dan D bukan perkara rumus. Bukan perkara rumus. Sebab apa? Sebab ada 2 huruf. Sebab ada, hari ni je catatan untuk pelajar. Sebab ada 2 huruf. 2 huruf. Nanti pelajar tengok balik Cuba fahamkan balik kita masuk tajuk yang seterusnya. Yang ni pun sama, cikgu terangkan. Nanti pelajar cuma salin dan fahamkan dalam kertas latihan. Tajuknya 3.1.1 membentuk rumus. Kita bentukkan rumus. Contoh latihan. Tuliskan satu rumus berdasarkan rajah berikut. Tengok rajah A. Pelajar diberi satu rajah segi 4 tepat. Yang ini adalah panjang.
Okey, yang panjang adalah panjang ditandakan dengan huruf L, yang ni adalah lebar ditandakan dengan huruf W. Kita nak membentuk satu rumus yang membentuk rumus untuk perimeter. Okey, perimeter maksudnya apa? Perimeter adalah ukur keliling. Maksudnya pelajar tambah semua ukuran pada segi 4 tempat tersebut. Okey, jadi kita letak dulu. Kalau sini L, sini pun L lah. Okey, L lah. Sini W, sini pun W. Okey. Okey, perimeter maksudnya kita tambah semua ukuran sisi. Jadi maksudnya W tambah L tambah W tambah L ataupun W tambah W tambah L tambah L. Okey, cikgu susun Okey, L. Okey, cikgu letak Okey. Okey, L tambah L, okey. Tambah W tambah W. Kita tambahkan semua sisi ni. Okey, okey. Jadi perimeternya, okey, ataupun rumusnya, kita sama ada kita tambah satu-satu, okey, tambah satu-satu, ataupun kita nak tulis dalam bentuk darab pun boleh. Yang ni 2 kali kan? Jadi 2 kali L, okey, tambahkan dengan 2 kali W. So ini adalah rumusnya. Okey, rumus untuk rajah ni lah. Okey. Okey, tengok balik Okey, boleh faham Okey, untuk rajah kedua. Okey, tengok rajah kedua. Bentuk apa ni? Masih ingat bentuk ni? Bentuk ni adalah bentuk trapezium. Trapezium termasuk dalam keluarga sisi 4. Okey. Okey. Jadi maksudnya kita nak cari luas. Okey, apa rumus luas trapezium? Siapa masih ingat? Okey, luas L ni maksudnya luas lah. Okey, luas. Okey, rumus luas trapezium, okey, seperti yang kita dah belajar masa tingkatan 1, rumusnya memang 1/2, okey, darab dengan hasil tambah 2 sisi selari. 2 sisi selari adalah A dan B. Okey, jadi A tambah B, ini memang rumus trapezium Okey, kemudian darab dengan tinggi. Tinggi ditandakan dengan T. Okey, T. So inilah jawapannya. Memang rumus trapezium. Okey, 1/2 darab dengan hasil tambah 2 sisi yang selari. 2 sisi yang selari adalah A tambah B. Kemudian darab dengan tinggi. Okey, okey. So itu adalah jawapan. Okey, soalan nombor 3. Tengok soalan nombor 3. Isi padu. Isi padu kuboid. Bentuk ni adalah kuboid. Okey, sekolah rendah pun dah belajar. Okey. So apa rumus isi padu kuboid? Masih ingat? Okey. Apa rumus isi padu kuboid? Rumus isi padu kuboid adalah panjang darab lebar darab tinggi. Betul? Okey. Tapi yang ni tandakan dengan X, Y, Z. Okey. Panjangnya adalah Y. Okey. Panjang adalah Y. Lebarnya adalah X. Dan tingginya adalah Z. Z. Okey. Pelajar boleh ikut turutan huruf pun boleh. Okey. Turutan huruf X, Y, Z ataupun Y, X, Z pun boleh. Okey. Cikgu gunakan turutan huruf X, Y, Z. Jadi ini adalah rumus bagi soalan C. Okey. Okey. Sekarang ni tengok ke soalan 4. Betul Oh, okey, tak apa. Ini adalah soalan 1. Ini 1A. Ini 1B sebenarnya. Okey, ini adalah 1C. Okey, belajar tukar soalan. Okey, sekarang ni kita pergi ke soalan 2. Okey, soalan 2. Soalan 2. Okey, cikgu tulis ni soalan 2. Okey, soalan 2. Harga sebatang pen dan sebuah buku nota masing-masing adalah P dan Q. Johan membeli 3 batang pen dan 6 buah buku nota. Jika R ringgit, R ni ringgit, ini nilai wang lah, ialah jumlah wang yang dibayar oleh Johan, tuliskan satu rumus bagi R. Okey. Jadi kita keluarkan maklumat Okey. Harga sebatang pen, okey, cikgu keluarkan dulu Harga sebatang pen ialah berapa ringgit? Pen adalah RM ringgit. RM ringgit. RM ni ringgit Malaysia. Okey, jangan keliru Okey, lepas tu dan harga buku, okey, buku
buku adalah Q ringgit. Okey, ringgit Malaysia Q ringgit. Okey. Okey, lepas tu jika R ialah wang yang dibayar oleh Johan, okey, tuliskan satu rumus. Okey. Kita tengok dulu berapa batang pen yang dibeli. Okey, Johan membeli 3 batang pen. Jadi yang ni darab 3 lah. Okey, lagi. Jadi, okey. Jangan keliru RM ni maksudnya ringgit Malaysia. Jadi maksudnya RMP ringgit darab 3. Yang ni jadi kita just tulis bukan sama dengan okey. 3P. Okey, yang ni sama dengan okey. Sama dengan 3P. Kemudian okey, untuk R okey. Okey, RMQ ringgit berapa buku? Bilangan buku adalah 6. Jadi kita darabkan dengan 6. Okey, jadi Q darab 6 kita dapat 6Q. RM 6Q lah, tapi cikgu tak tulis 6 RM. Okey, lepas tu jika R ialah jumlah yang dibayar oleh Johan. Okey, R ni maksudnya rumus dia lah, jumlah tak akhir Jadi jumlah, kalau jumlah maksudnya yang ni kita akan tambahkan dengan ni lah. Kan jumlah kan? Okey, jadi jumlahnya kita wakilkan dengan huruf R sebab dia gunakan R. Okey, jadi jumlahnya adalah yang ni 3P tambah dengan 6Q. Jadi 3P tambah dengan 6Q. Okey, so itu adalah jawapan. Okey, kita ringkaskan rumus. Okey. Okey, sekarang ni tengok soalan keempat. Okey, tengok soalan keempat Cikgu terangkan sekali Okey. Chi Kiong membeli 50 kg beras. Okey, dia menggunakan M kilogram beras setiap hari. Selepas 2 minggu, baki berasnya ialah Y. Okey, baki ialah Y. Kalau kita nak cari baki, langkah pengiraannya adalah tolak. Okey. Kemudian soalannya tuliskan rumus bagi Y. Okey, kita keluarkan maklumat dulu Okey. Oh, soalan 3 belum Okey, kita balik ke soalan 3 dulu Keliru dah cikgu. Okey, soalan 3. Okey, dengar. Tengok Umur Suzy ialah X tahun. Umur adiknya ialah 5 tahun kurang daripada umurnya. Jika jumlah umur Suzy dan adiknya ialah J tahun, tuliskan satu rumus bagi J. Okey, jumlah lah maksudnya. Kalau jumlah maksudnya operasi tambah. Okey, kita keluarkan maklumat dulu Okey, Suzy. Suzy diwakili dengan X tahun. Okey, keluarkan dulu. Okey. Lepas tu umur adiknya, okey, adiknya 5 tahun kurang daripada umur Suzy. Kalau umur Suzy X tahun, adiknya kurang 5 tahun. Jadi X tolak 5. Okey, kena fahamkan ayat Okey, lepas tu jika jumlah umur Suzy, okey, dan adiknya ialah J tahun. Okey, jumlah diwakili oleh J. Okey, dalam soalan J Okey. Kalau jumlah maksudnya umur Suzy dengan umur adiknya ditambah. Jadi umur Suzy adalah X. Umur adiknya adalah X tolak 5. Betul? Ini umur Suzy. Yang ini adalah umur adiknya. Jadi jumlah operasi tambah. Yang ni perlu diselesaikan. Okey, bila pelajar tengok kurungan, ingat balik apa yang dah dipelajari tajuk yang lepas. Okey, perlu darabkan. So, X turun. Yang ni tak ada nombor kan? Maksudnya 1. Okey. Okey, 1 darab X. Pelajar dapat 1X ataupun X. Okey, kemudian 1 darab dengan negatif 5 dapat negatif 5. Okey. X dengan X boleh diselesaikan. Yang ni pelajar dah belajar tajuk 2. Ungkapan algebra dulu. Dah belajar. Okey. Jadi X tambah X, 2X. Okey, yang ni memang tak diselesaikan. Tak boleh selesaikan. So, jawapan akhirnya 2X tambah 5. Okey, belajar tengok semula nanti Okey, kita pergi ke soalan 4. Okey, tengok soalan 4. Okey, yang tadi Okey, Chi Kiong membeli 50 kilogram beras. Dia menggunakan M kg beras setiap hari. Selepas 2 minggu, baki berasnya ialah Y kg. Jadi, tuliskan satu rumus bagi Y. Okey, sama juga langkah pertama. Kita keluarkan
maklumat dalam soalan. Okey. Okey, beli beras. Berapa kg beras? 50 kg. Wujud soalan 50 kg. Okey. Lepas tu dalam soalan, okey, dia menggunakan M kg beras setiap hari. Okey. Maksudnya, okey, satu hari dia menggunakan M kg beras. M kg beras. Okey. Kalau, okey, soalan M kg beras. Selepas 2 minggu. Kalau 2 minggu, 2 minggu bersamaan dengan berapa hari? Bersamaan dengan berapa hari? 2 minggu. 14 hari. Betul? Okey, jadi maksudnya 14 hari, okey, 14 hari kita darabkan dengan M kg. Okey. Satu hari M kg. 14 hari, 14 darab M lah. Okey. So, yang ni pelajar dapat 14 M. Okey. Okey. Balik pada soalan. Selepas 2 minggu. Okey. Selepas 2 minggu. Baki berasnya ialah Y. Okey. Y ni dijadikan perkara rumus. Okey. Jadi, tuliskan satu rumus bagi Y. Okey. Jadi, Y. Dia nak baki. Kalau baki, apa operasinya? Tambah ke tolak? Tolak. Okey. Yang ni jadi 50 kg. Pelajar tolak dengan yang dah digunakan. Yang dah digunakan adalah 14 M. Jadi itu adalah jawapan. Jadi Y adalah perkara rumus lah. Okey. Okey, tak apa. Nanti belajar tengok balik. Okey, soalan kelima. Okey, tengok soalan kelima. Soalan kelima. Okey, rujuk soalan. Harga bagi 10 biji bola sepak ialah Y ringgit. RMY. Harga jualan sebiji bola sepak itu ialah R ringgit dengan keuntungan sebanyak RMU ringgit. Okey, tuliskan satu rumus bagi U. Okey, so langkah pertama kita keluarkan dulu maklumat. Okey, harga 10 biji bola sepak. Okey, harga bagi 10 biji bola sepak adalah RMY. Okey, ringgit Malaysia Y. Okey, jadi kalau 10 biji bola sepak harganya RMY. Jadi kita perlu cari dulu harga satu biji. Okey, harga satu biji. Yang ni kita pelajar kena cari sendiri ni. Okey, kalau harga bagi 10 biji, harganya Y ringgit. Kalau satu biji, mestilah Y harga bagi dengan bilangan. Okey? Okey, harga bagi dengan bilangan. Okey, lepas tu, apa yang nak cari? Okey, harga bagi 10 biji bola sepak adalah RMY ringgit. Harga jualan bagi sebiji bola sepak adalah R. Okey? Harga jual. Okey, jadi kita catat harga jualnya adalah R. Okey, RM. Ringgit Malaysia R. Okey? Okey, catat dulu Dengan keuntungan sebanyak U ringgit. Okey, keuntungan. Ini pelajar kena tahu keuntungan. Okey, nak cari keuntungan. Rumusnya apa? Kalau kita nak cari untung. Keuntungan adalah harga jual tolak dengan harga beli. Maksudnya, harga jual mesti tinggi daripada harga beli. Baru kita dapat untung. Kan? Betul kan? Okey, kalau harga beli lebih tinggi daripada harga jual, kita akan rugi. Okey, jadi, kita ambil harga jual. Okey, harga jual adalah R ringgit. Okey, dalam soalan tadi dibagi tahu keuntungan diwakili oleh U. Okey, jadi harga jualnya adalah R ringgit. R, ambil R. Tolak dengan harga beli. Harga beli satu biji adalah Y tolak 10. Okey, so itu adalah jawapan akhir. Okey, minta tolong pelajar, tolong tengok balik penerangan cikgu, cuba fahamkan dan salin semua contoh pada kertas latihan. Okey, sekian, terima kasih.